Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 318 kes dilaporkan sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 85.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 61.5%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.5%. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya malam tadi mengadakan majlis zikir sempena Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah diikuti dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai. Majlis yang berlangsung di Masjid As-Solihin ini juga diselajurkan dengan penyampaian wakaf. Juga mengadakan majlis serupa Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis berlangsung di Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit, Mukim Kilanas. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah diikuti dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan bacaan dikir Syarafil Anam. Majlis juga diserikan dengan tazkirah bertajuk Bukti Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandemik COVID-19 memberi kesan terhadap kesihatan mental secara amnya. Menteri Kesihatan dalam perutusannya sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia menyatakan negara Brunei Darussalam tidak terkecuali menerima kesan daripada penularan pandemik COVID-19. Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, pandemik telah menyebabkan jurang antara keperluan dan pemberian perkhidmatan berikutan pelaksanaan langkah-langkah pengawalan COVID-19 yang tidak dapat dielakkan. Dalam perutusannya, Menteri Kesihatan juga mengongsikan data dari rekod kesihatan elektronik Bruhims bagi tahun 2021, 1,515 individu didiagnosis dengan anxiety disorder dan lebih 900 individu mengalami depressive disorders. Ini menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 terbukti terdapat kesan yang meluas terhadap kesihatan mental. Pandemik COVID-19 juga mengakibatkan peningkatan tahap tekanan mental atau stres dan mewujudkan kadar kebimbangan dan kemurungan yang tinggi. Dianggarkan 1 dalam 4 individu mengalami masalah kesihatan mental semasa tahun pertama pandemik tersebut berlaku. Selain itu, kepentingan kesihatan mental di tempat kerja juga perlu diberi perhatian. Oleh itu, intervensi organisasi adalah diperlukan untuk mencegah risiko kesihatan mental di tempat kerja. Sambutan tahun ini membawakan tema Jadikan Kesihatan Mental dan Kesejahteraan untuk Semua Keutamaan Global yang mengetengahkan kepentingan kesihatan mental, memandangkan beban kesihatan mental di peringkat global semakin meningkat akibat daripada cabaran yang dihadapi di seluruh dunia sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
Peminat buah durian kuning yang ingin membeli dan menikmati terus dari ladang buah durian bolehlah berkunjung ke Pesta Jualan Buah Durian 2022 yang berlangsung sehingga hari ini dari pukul 8.30 pagi hingga 5 petang. Pesta diadakan di kawasan ladang buah-buahan Terabis, Kampung Junjungan. Pesta dirasmikan kemarin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dianjurkan oleh pengusaha ladang buah-buahan Terabis, acara diungkayahkan bagi mengenalkan hasil buahan tempatan kepada orang ramai selain membantu untuk memasarkan hasil buah mereka. Sempena dengan sambutan Maulidin Rasul dan sambutan Hari Guru ke-32 tahun, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB kemarin mengadakan program khas Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Guru Kuceria Bandar Kuceria. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Pengisian program dimulakan dengan solat subuh berjemaah di Masjid Omar Ali Saifuddin dan tazkirah khas. Tempat-tempat yang berfaedah dan digunakan juga. Program diselajurkan dengan acara 5 km langkah zikir yang bermula dan berakhir di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Program antara lain bertujuan menyemarakkan sambutan Maulidin Rasul di samping membudayakan kesihatan fizikal, mental dan kerohanian dalam kalangan guru dan warga Kupu SB. Sementara itu, pameran interaktif ilmiah Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Guruku juga diadakan kemarin di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Pameran diselenggarakan oleh fakulti-fakulti dan pusat-pusat Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Dekan Pelajar Bahagian Hal Ehwal Pelajar Kupu SB selaku pengerusi bersama program khas berkenaan menjelaskan melalui pameran tersebut orang awam dapat mengenali lebih dekat mengenai junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi pelbagai aktiviti interaktif yang disediakan. Ada jenis permainan yang dikenali sebagai mengenali Rasulullah, ada games yang menggunakan digital juga, word wall, ramai yang melihat jom mengikuti dan sambilnya kita itu dapat hadiah sambil mempunyai informasi-informasi. Yang paling memberangsangkan adalah penglibatan kanak-kanak, anak-anak kecil dan ibu bapa pun join juga dan ini alhamdulillah artinya objektif yang kami sasarkan itu tercapai alhamdulillah. Kepentingan pengesanan awal kanser membolehkan pesakit untuk mendapatkan rawatan yang lebih berkesan serta meningkatkan kadar kelanjutan hidup pesakit. Pemeriksaan payudara sendiri secara berkala atau melalui pengimejan payudara diagnostik boleh mengesan kanser payudara di peringkat awal. Bulan Oktober setiap tahun merupakan bulan kesedaran kanser payudara. Berdasarkan statistik Pusat Kanser Brunei, sehingga bulan Ogos tahun ini, 11 pesakit kanser payudara berada pada tahap 1, 29 berada di tahap 2, 15 pesakit berada di tahap 3 dan pesakit berada di tahap 4 selama 18 pesakit. Daripada jumlah tersebut, pesakit paling muda menghidap kanser payudara sejak beberapa tahun kebelakangan berusia 19 tahun. Menurut Pengarah Pusat Kanser Brunei, Pantai Jerudong Specialist Center PJSC, keadaan tersebut adalah membimbangkan. Kefahaman dan pengetahuan mengenai kanser payudara perlu dipertingkatkan sebagai langkah awal mengurangkan kejadian kanser payudara dalam kalangan masyarakat. Potentially, cancer is curable if you detect it early.
early detection is very important. If you detect in stage 1, we call that, you have 95% or nearly 98% chance of cure. So your health is actually in your hands. You have to take charge of your body, look for early signs, learn how to detect the cancer early and get treatment early. So if you get a lump, the most important message is don't ignore it. Even though there's no pain, go and seek treatment early. Go and see a doctor early. That is the most important thing. Bagi ibu seorang anak, Dayang Hartini binti Hassan yang didiagnos dengan kanser payudara tahap 3 2 tahun lalu, merasakan tekanan namun bersyukur dapat mengesan penyakit tersebut lebih awal. Jelasnya, sokongan kuat suami dan keluarga membantunya untuk terus menghadapi cabaran termasuk dalam proses perubatan. This has made me realize how important sebenarnya to stay positive. Since my cancer ni very aggressive, so mula-mula when I find out it's only stage 2, but then because it spread sudah to other parts, so it goes to stage 3, and the doctor decide what is the best treatment for me. So by doing chemotherapy dulu for 6 circle and buat surgery, and lastly 6 circle of radiotherapy. Dengan jumlah penghidap kanser payudara yang semakin meningkat di negara ini, kesedaran orang ramai, terutama golongan hawa, penting bagi mengelak keadaan bertambah buruk. Justru, pelajari cara mengesan kanser dan dapatkan rawatan awal. Jangan ketinggalan untuk mengikuti siri kedua laporan khas mengenai penyakit kanser payudara pada hari Ahad 16 Oktober 2022. Hajah Sarina Haji Abdul Ghani melaporkan untuk Berita RTB. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Mentiri Kawasan 2 Mukim Mentiri berlangsung petang kemarin di Dewan Kemasyarakatan Mukim Mentiri. Semasa majlis, Awang Haji Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara antara lain menekankan mengenai tanggungjawab besar memegang amanah bukan sahaja amanah kerajaan, bahkan amanah penduduk kampung. Dua calon yang diundi ialah Awang Haji Moksen bin Haji Mukti dan Awang Muhammad Rakif bin Haji Alias. Sementara itu, pengundian dan pemilihan bagi calon Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Tanah Jambu Mukim Mentiri diadakan di Pusat Pembangunan Belia, Kampung Tanah Jambu. Dua calon yang diundi Pengiran Mazrawi bin Pengiran Haji Mahmud dan Awang Haji Nurhidan bin Haji Ahmad. Projek Amal Impian Cahaya Iman petang kemarin mengungkayahkan Majlis Maulidi Rasul. Majlis berlangsung di Kampung Serusup. Hadir Datin Roslina Ismail, isteri Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam. Majlis diselajurkan dengan ceramah dan penyampaian beberapa naskah Al-Quran kepada 6 orang anak yatim serta sumbangan kepada 7 keluarga terpilih dari daerah Brunei dan Muara. Masyarakat Arab pada ketika itu. Majlis Perundingan Kampung Sengkurong B petang kemarin mengadakan majlis penutup dikir Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis berlangsung di salah sebuah hotel di Kampung Jerudong.
Majlis diadakan bagi mengeratkan silaturahim dan hubungan kekeluargaan antara ahli-ahli MPK selain mengambil iktibar sirah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Islam. Majlis diselajurkan dengan penghargaan kepada ahli yang mencapai usia 70 tahun Biro Wanita MPK Sengkurung B. Persatuan Jurai Keturunan Ahmad Kelmarin mengadakan majlis khatam Al-Quran di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang. Majlis diadakan bersempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. 90 orang menyertai majlis tersebut. Acara diikuti dengan bacaan khatam, takhtim dan doa khatam. Majlis juga diserikan dengan dikir asyrakal dan marhaban. Persatuan Jururawat Negara Brunei Darussalam Penjuru petang kemarin pula mengadakan majlis khatam Al-Quran sempena sambutan puja usia ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Majlis berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Hadir Datin Paduka Hajah Suraya Nuraidah binti Abdullah yang di-Pertua Penjuru. Majlis diungkayahkan sebagai usaha persatuan menjadikan amalan membaca Al-Quran sebagai budaya dalam masyarakat khususnya dalam kalangan ahli. Usaha meningkatkan kepentingan pantai bersih untuk masa depan yang lestari diterjemahkan melalui kempen kebersihan di Pantai Lumut daerah Blight. Kempen kemarin anjuran Green Brunei dengan kerjasama Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan dan Gleneagles Jurudong Park Medical Center. Kempen yang disertai lebih 200 orang sukarelawan ini bertujuan meningkatkan kesedaran awam mengenai kepentingan pembuangan sampah yang betul. Kempen turut dianjurkan di bawah program Happy Environment and Lifestyle HEAL selain menyokong cabaran 20 bilion langkah BN on the Move. Semasa kempen ini lebih 1,000 kilogram sampah telah dikumpul. 5 pengumpul sampah terbanyak turut diberi hadiah. Berita sukan, saingan bola sepak kelayakan Piala Asia bawah 17 tahun AFC. Skuad negara Brunei Darussalam meneruskan cabaran kumpulan Jade menentang Republik Korea. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Paktakur Tashkent, Uzbekistan itu skuad negara tewas 0-10 kepada Republik Korea.